Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kumpulan kami akan menceritakan tentang kisah kehidupan Sayyidina Umar bin Al-Khattab sebelum memeluk Islam. Siapa Umar Al-Khattab ni? Umar Al-Faruq merupakan gelaran bagi Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang bermaksud pemisah antara hak dan batil. Nama penuh beliau ialah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzzaz bin Ribah bin Abdullah bin Qurat bin Zura bin Ali bin Ka'ab bin Luwai bin Fihr bin Malik. Beliau merupakan khalifah Islam kedua pada zaman Khulafa' Rashidin. Keturunan beliau bertemu dengan keturunan baginda Nabi SAW iaitu Ka'ab, keturunan ketujuh daripada kerabat Nabi. Umar dilahirkan pada tahun 584 Masihi bersamaan dengan 42 tahun sebelum hijrah di kota Mekah. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Beliau mewarisi kekuatan dan keberanian dari Bani Makhzum, keras hatinya dan lebih kasar daripada bapanya sendiri Al-Khattab. Sifat ini terselah dalam dirinya ketika zaman jahiliah. Beliau dilantik pada tahun 634 Masihi dan memerintah selama 10 tahun. Beliau meninggal dunia pada 23 Hijrah bersamaan dengan 644 Masihi iaitu ketika berumur 63 tahun. Kisah Umar Al-Khattab. Sebelum memeluk agama Islam, Umar Al-Khattab adalah penentang kuat kepada ajaran Islam. Sewaktu zaman jahiliah, Umar mempertahankan ajaran tradisi masyarakat Quraisy. Umar mempunyai kekuatan dan keberanian. Umar Al-Khattab juga tergolong sebagai salah seorang pembesar Quraisy. Umar Al-Khattab pernah menjadi pendamai dan ahli diplomatik semasa zaman jahiliah, di mana Umar selalu dilantik sebagai juru runding kaumnya untuk mengadakan perundingan antara kabilah yang bermusuhan. Bila ada seseorang yang menyerang atau pihak lain yang membanggakan diri di depan kaum Quraisy, mereka akan menjadikan Umar sebagai lawan orang itu untuk menandinginya. Umar Al-Khattab pergi ke rumah adiknya dan mendapati adiknya sedang membaca Al-Quran dari surah Taha. Dalam keadaan yang marah dan kecewa, beliau memukul adiknya. Apabila melihat adiknya berdarah, beliau meminta maaf dan sebagai balasan, beliau akan membaca secebis ayat Al-Quran. Beliau berasa terharu apabila mendengar ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah sehinggakan beliau memeluk Islam pada hari itu juga. Selepas peristiwa terbabit, beliau berjanji akan melindungi Islam sehingga ke titisan darah terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Rasulullah yang pernah baginda lantunkan. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua orang yang paling engkau cintai, dengan Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Ternyata Allah lebih mencintai Umar Al-Khattab. Yang terakhir, apa yang kita dapat pelajari daripada kisah Sayyidina Umar Al-Khattab ni? Pengajaran yang pertama, untuk mengetahui kekurangan diri, ambil tahulah melalui orang sekeliling mengenai peribadi diri sendiri. Cari tahu kekurangan diri berdasarkan pandangan orang yang rapat dengan kita. Kita akan lebih mudah selesa dan menunjukkan perangai sebenar kita kepada orang yang rapat dengan kita, kan? Sama ada ahli keluarga maupun sahabat. Jadi mereka lebih mudah faham dan ketahui dari sudut mana lagi yang perlu diperbaiki. Yang kedua, jadilah teman yang memberi kebaikan kepada temanmu. Dalam bersahabat ni, kita mestilah nak hingga ke syurga, betul? Sahabat hingga ke akhirat. Dalam bersahabat, pasti kita menginginkan yang terbaik buat kawan kita, sama ada untuk manfaat dunia maupun akhirat. Jadi, tegurlah teman anda andai ada kesalahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Jangan takut untuk menegur, ya, kerana bimbang hati mereka akan merajuk atau disakiti. Tapi takutlah jika anda gagal mengajak mereka ke arah kebaikan. Sekian, terima kasih.